Bab apa? Bab 7. Besar. Kita berhenti tepat sampai ke apa? Sampai ke apa? Masuk Syak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا ونسألك رزقا واسعا ونسألك الشفاء من كل داء. أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه: باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kembali membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab dan akhlak daripada Al-Kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita sampai kepada bab yang ke-47. Bab dalam menyatakan tanda-tanda cinta Allah Ta'ala kepada seseorang hamba. Apakah tanda Allah Ta'ala cintakan kita? Apa tanda Allah sayang kepada kita? Walhathi ala takhalluqi biha, dan galakkan ke atas berakhlak dengannya, dengan tanda-tanda tadi. Dengan tanda-tanda Allah cinta kepada kita. Dan berusaha untuk mendapatkannya, berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sifat-sifat orang-orang yang Allah mencintainya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kepada manusia, in kuntum tuhibbuna Allah, jika benar-benar kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, yuhibbukumullah, nescaya Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan nescaya Allah akan mengampunkan untuk kamu segala dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Daripada ayat ini kita fahami bahawa cara untuk kita mencapai cinta Allah ialah dengan cara kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut segala sunnah baginda, mengikut segala perintah baginda dan menjauhi segala larangan baginda. Dan dalam ayat ini dengan jelas menunjukkan bahawa orang yang mendakwa dia mencintai Allah, tiba-tiba perlakuannya, tindakannya bercanggah dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya dia hanyalah menipu dan berbohong dalam dakwaannya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Bila Allah Ta'ala mengasihi seseorang, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya. Ada sebahagian orang yang menyalah tafsir ayat ini, iaitu mentafsirkan cinta itu dengan hanya mengikut sahaja. Maksudnya, kalau seorang itu cinta kepada Allah, dia sentiasa mengikut Nabi SAW. Tetapi adakah orang yang mengikut Nabi SAW itu confirm dia cinta kepada Allah? Okay. Cinta ni sebenarnya adalah perasaan. Okay. Perasaan dia sebenarnya kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang amalkan sunnah tetapi hati dia tak ada perasaan cinta kepada Nabi SAW. Ada tak? Ada? Jadi dengan bila perasaan cinta dalam hati dia tak ada, tetapi dia mengamalkan sunnah, maka sudah tentu dia amalkan atas dorongan lain lah, selain daripada cinta kepada Rasulullah SAW atau cinta kepada Allah. Sama ada buat kerana riak, kerana menunjuk-nunjuk kepada manusia, atau buat kerana ada kepentingan dan maslahat keduniaan. Jadi tidak semestinya seorang itu apabila dia mengikut Nabi SAW, confirm dia ni cintakan Allah. Belum tentu lagi. Allah sahaja maha mengetahui. Tetapi salah satu tanda seseorang itu cinta pada Allah ialah dia mengikut Nabi SAW, perkataan baginda, tingkah laku baginda, akhlak baginda SAW. Dan biasanya seseorang yang mungkin peringkat awal dia belum ada perasaan cinta itu yang sebenar, tetapi dia niat keinginan dia untuk mencapai cita-cita tersebut dengan berkat kesungguhan dia. Mungkin peringkat awal dia ikut sunnah itu bukan sepenuh hati kan, tapi lama kelamaan bila dia istiqamah, satu hari Allah akan campakkan sifat benar dan cinta yang jujur dalam hatinya. Jadi perasaan cinta itu adalah satu perkara, dan mengikut Nabi SAW adalah satu perkara yang lain kan? Tapi duanya saling berkait kan? Sebab itu salah satu cara untuk kita mencapai cinta kepada Allah, kita kena selalu berzikir dan selalu berfikir tentang perkara-perkara ghaib yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim kan? Tentang hakikat kehidupan ini, hala tujunya ke mana kan? Dan tentang peristiwa-peristiwa besar yang kita akan hadapi apabila kita meninggal dunia ini kan? Dan semua episod-episod yang akan kita lalui sebelum kita meniti titian sirat kan? Dan apabila manusia, seseorang itu berfikir dan merenung, maka insya-Allah lama kelamaan perasaan cintakan Allah dan perasaan keimanan, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan Allah Taala ciptakan dalam hati kita, timbulkan. Tapi kalau kita lalai leka kan, buatkan orang ikut-ikut saja, ikut trend dan sebagainya, maka belum tentu lagi kita akan dikurniakan perasaan ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ini satu kayu ukuran yang Allah berikan kepada kita untuk kita mengukur diri masing-masing, adakah kita benar-benar cintakan Allah dan adakah Allah mengasihi dan mencintai kita. Kayu ukurannya ialah sejauh mana kita mempraktikkan sunnah Nabi SAW. Sama ada ketika orang melihat ataupun ketika orang tidak melihat, ketika beramai-ramai ataupun bersendirian. Tapi walau bagaimanapun, macam saya sebut, benda ini bukanlah sekali kan? Dia berterusan, dia mengambil masa. Misalnya sunnah solat ba'diyah, qabliyah kan? Kalau kita amalkan dengan konsisten, kalau kita tertinggal, kita qadha semula. Misalnya sunnah bersugi, okay? Sunnah doa-doa yang Rasulullah SAW amalkan, jadi kita amalkan selalu. Kemudian sebelum itu kita dah jaga perintah Allah dan jaga larangan Allah, tidak langgar, maka insya-Allah satu hari nanti Allah akan kurniakan perasaan cinta yang sebenar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama juga membincangkan yang mana dulu, kita cinta pada Allah dulu ke ataupun Allah cinta kepada kita dulu. Okay.
kebanyakan ulama menyebut bahawa Allah cinta dulu pada hamba-hamba dia. Jadi jalan ni ialah dengan kesungguhan mengikut syariat. Bila Allah melihat kita bersungguh-sungguh, maka ketika itu Allah akan cintakan kita dan akan campakkan perasaan cinta itu ke dalam hati kita. Jadi yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka, ini para sahabat, lalu mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab perasaan cinta ni kita bukan boleh berpura-pura ataupun berlakon ataupun dakwa. Dia sebenarnya bukan boleh. Kita tidak memiliki hati kita. Dia semata-mata kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kurniakan kepada hamba-hambanya yang betul-betul bersungguh-sungguh, betul-betul jujur untuk mencapainya. Tapi orang yang tak jujur dengan dirinya, dakwaan mulut saja kan, tapi apa yang didakwa mulut itu bercanggah dengan perbuatan, maka itu sebenarnya masih jauh kan. Pernah sekali Rabi'atul Adawiyah, seorang wali wanita yang masyhur, ketika dia masih menjadi hamba kepada salah seorang daripada tuan dia, lalu pada siang hari dia berkhidmat kepada tuan dia, malam dia berkhidmat kepada Allah. Dihidupkan malamnya dengan qiyamul lail, dengan solat, dengan zikir, dengan munajat, dengan membaca Al-Quranul Karim. Okay, satu hari tuan dia ni perasan bahawa bilik hamba dia, kita kata macam orang gaji lah, bilik kecil hambanya ni ada kedengaran suara kan. Lalu tuan dia ni pun pergi mengintip, pergi mendekatkan telinga dia kan, dan melihat di mana-mana ada lubang di sebalik dinding. Lalu dia tengok, oh hamba dia ni Rabi'ah sedang sujud bermunajat kepada Allah SWT. Lalu dia lekapkan telinga dia pada dinding kan. Lalu dia mendengar antara munajat Rabi'ah, dia kata, Ya Rabb bihubbika li as'aluka an taghfira li kan. Ya Rabb bihubbika li as'aluka an tu'afiyani. Dia pun berdoa lah. Tetapi setiap doa dia mulakan dengan ungkapan ini, Ya Allah, dengan berkat kecintaanmu kepadaku. Ya Allah, dengan berkat kecintaanmu kepadaku, ampunilah dosaku. Ya Allah, dengan berkat cintamu padaku, angkatkanlah darjatku di akhirat. Ya Allah, dengan berkat cintamu padaku, selamatkanlah daripada api neraka. Ya Allah, dengan berkat cintamu padaku, sihatkanlah tubuh badanku kan. So setiap sekali sebelum kali dia berdoa, dia akan mulakan dengan ungkapan itu, Ya Allah, dengan kecintaanmu kepadaku. Lalu tuan dia ni macam tak perhatilah kan. Dia tahu mana bahawa Allah cinta pada dia kan. Seolah macam mengada-ngada dengan Tuhan lah kan. Keesokan paginya, ketika waktu siang, dia pun panggil Rabi'ah kan. Dia kata, wahai Rabi'ah, aku mendengar kamu ni mengada-ngada dalam bermunajat dengan Tuhan kan. Kenapa kamu kata dengan sebab kecintaanmu wahai Tuhan kepadaku? Sepatutnya kamu kena sebut begini, dengan sebab kecintaanku padamu wahai Allah kan. Jadi kamu cinta kepada Allah. Dan kita semua usaha untuk mencapai cinta kepada Allah, tetapi kita tahu mana Allah sayang kat kita. Allah cinta kat kita. Lalu Rabi'atul Adawiyah dia jawab balik kepada tuan dia. Dia kata, Ya Sayyidi, laula hubbuhu li ma aqamani baina yadayhi kan. Wahai tuanku, jika tidak disebabkan cintanya padaku, cinta dia kepada aku, nescaya dia takkan kejutkan aku untuk bangun malam, sembahyang malam. Dalam ramai-ramai manusia, bukan semua orang bangun sembahyang malam kan. Ramai yang nyenyak tidur, ramai yang lalai. Tapi dalam ramai-ramai itu tiba-tiba dia gerakkan hatiku untuk ambil wudu, untuk sembahyang sujud depan dia kan. So bukan dengan kekuatan, kehebatan, kepandaian, semangat aku tak, tapi sebenarnya semata-mata dengan kurniaan dia. Lalu tuan dia ni pun tersedar daripada kelalaian lah. Memang hakikat dia Allah yang mula dulu kan. Allah beri hidayah dulu, Allah yang menggerakkan hati seseorang hamba. Sebab hati ini sebenarnya bukan milik kita. Okay, dia adalah milik Allah SWT. Cuma kita boleh usaha dengan melaksanakan amal ibadat yang Rasulullah SAW ajar kepada kita, okay, menjaga akhlak dan sebagainya. Usaha-usaha ini insya-Allah akan menarik kan, sebab untuk Allah Taala campakkan cintanya kepada hati kita.
Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Surah Al-Maidah ayat ke-54. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di kalangan kamu yang murtad daripada agamanya, yang berpaling tadah pada agamanya, jadi kufur, jadi kafir, wala'iyadzubillah, maka Allah akan mendatangkan dengan suatu kumpulan manusia lain yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yang sifat mereka azillatin, berlemah lembut dan berendah diri kepada orang-orang yang beriman, aizzatin 'alal kafirin, dan berasa megah, izzah dan mulia ke atas orang-orang kafir. Maksudnya mereka merendah diri di hadapan orang beriman, tapi dalam masa yang sama mereka mulia, ada harga diri di depan orang kafir, tidak hinakan diri mereka di hadapan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka sentiasa berjihad di jalan Allah, berjihad melawan hawa nafsu, berjihad melawan musuh-musuh Allah. La yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Mereka tak pedulikan manusia yang kata apa, yang penting ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itu adalah kelebihan yang Allah, kelebihan milik Allah yang Allah berikan kelebihan itu kepada sesiapa sahaja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas rahmatnya, pemberiannya, alim, maha tinggi ilmunya, maha mengetahui. Di dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa Allah tidak hirau kalau ada di kalangan orang Islam, orang beriman, okay, dia nak keluar pada agama ni. Okay. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita ni beragama Islam, kita jangan ingat kita, maksudnya Allah perlukan kepada kita untuk beriman kepadanya, ataupun Islam ni dengan sebab kita ni orang Islam kan. So kita ni menguatkan Islam. Maksud Islam terhutang budi pada kita. Tidak, sebenarnya kita yang terhutang budi kepada Allah kan. Kita yang sepatutnya merasai bahawa itu adalah kelebihan Allah SWT. Bukan sebab kepandaian kita, kehebatan kita. Maksud Islam tak perlukan kita, Allah tak perlukan kepada kita. Kita yang perlukan kepada Islam, dan kita yang perlukan kepada Allah. Contoh sembahyang kan, adakah Allah perlu untuk kita solat kepadanya? Allah itu maha kaya, tapi kita yang perlu untuk solat. Okay. Macam solat berjemaah kan, solat berjemaah, datang ke masjid. Masjid, adakah masjid perlukan kita? Masjid tak perlukan kita. Siapa tak opi masjid, sudah Allah akan gantikan dengan orang lain kan. Hamba Allah ramai, manusia-manusia ni semua adalah hamba Allah. Dia memiliki hati manusia. Allah boleh bagi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kalau kamu tak nak main masjid, orang lain ramai lagi yang nak main kan. Jadi jangan ingat masjid perlukan kamu kan, surau perlukan kamu. Kamu yang memerlukan pada surau dan masjid. Di contoh bila zaman Covid ni, kita boleh rasa sekarang kan betapa besarnya nikmat masjid dan surau. Okay. Kita boleh rasakan Allah tarik sikit nikmat keindahan Ramadan kepada kita kan. Sembahyang tarawih walaupun boleh sembahyang di rumah kan, tetapi tak sama dengan sembahyang kat surau masjid. Sembahyang di rumah dengan anak kecil melompat depan kita, ada gangguan tu, ada gangguan ni kan. Masuk dalam kem pun ada kan. Surah yang sama kita baca, tak boleh hafal surah lain kan. Tak ada peluang untuk kita dengar surah-surah lain kan. Aura dia lain kan. Jadi sebenarnya kita yang perlukan masjid untuk makanan hati kita, makanan roh kita.
Jadi Allah sebut ayat ni jelas. Jangan siapa-siapa berasa agama Islam perlukan dia. Dengan sebab dia masuk Islam, dia telah menambah kredit kepada agama Islam. Tak, kan? Ada satu ayat yang lain ketika Allah sebut kisah orang Arab kampung Badawi yang kasar perangai dan akhlak dia. Mereka masuk Islam, kemudian mereka minta kepada Nabi SAW macam-macam lah, kan? Minta zakat, minta hadiah itu, hadiah ini. Kemudian mereka macam gada-gada dan minta kepada Nabi SAW sesuatu yang berlebihan, kan? Yamununa alaika an aslam. Allah sebut dalam Quran, mereka mengungkit-ungkit kepada engkau sebab mereka masuk Islam, sebab mereka sokong engkau. Yamununa alaika an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Katakanlah kepada mereka mengada-ngada dan mengungkit-ungkit kepada kamu sebab mereka masuk Islam dan menyokong kamu. Katakanlah kepada mereka, jangan kamu mengungkit-ungkit ataupun kamu merasa kamu memberi kelebihan kepada Islam dengan sebab kamu masuk Islam. Bahkan Allah lah yang mempunyai kelebihan dan mengurniakan kepada kamu hidayah dan iman. Sebenarnya kita kadang-kadang duk ingat nikmat ni nikmat rezeki saja, nikmat zahir, sihat, walafiat. Kita terlupa bahawa nikmat yang paling penting sekali ialah nikmat mengenal Allah, beriman dengan Allah. Nikmat boleh solat, nikmat hati cinta kepada masjid, kan? Bukan semua orang yang Allah bagi nikmat tu, kan? Dan dia boleh tarik bila-bila masa kalau kita tak hargai, kan? Waliyadzubillah. Jadi Allah boleh gantikan siapa yang tak nak kembali kepada agamanya, maka Allah boleh gantikan kaum yang lain, kumpulan yang lain yang sifatnya Allah mengasihi mereka dan mereka juga mengasihi Allah SWT. Jadi tengok, Allah mula dulu kasihkan mereka, lalu mereka mengasihi dan mencintai Allah SWT. Azillatin 'alal mu'minin. Sifat mereka, akhlak mereka sangat mulia, merendah diri, menghina diri di antara orang beriman, merendah diri, akhlak tawadhu'. Aizzatin 'alal kafirin, mulia ke atas orang kafir, maksudnya ada izzah, kemegahan ke atas orang kafir. Mereka tidak menghina diri di hadapan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka sentiasa berjihad di jalan Allah SWT. Jadi hidup ni sebenarnya adalah satu mujahadah. Siapa yang tak mujahadah lawan, pertama sekali mujahadah lawan hawa nafsunya, maka sebenarnya dia masih lagi belum berjalan menuju kepada Allah SWT. Wala yakhafuna laumata laim, dan dia tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Okay. Bila sampai pada hukum Allah, kata putus daripada Allah, maka dia tak peduli apa orang nak kata, katalah, kan? Khususnya dalam menyatakan kebenaran, kan? Yang benar itu benar adalah milik Allah. Dia tak peduli walaupun ada orang yang membencinya. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Ini sifat orang-orang yang Allah kasih dan cinta pada mereka, sentiasa berjihad melawan hawa nafsu dan melawan musuh Allah, dan juga yang penting dia tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taytuhu wa la in ista'azani la u'idhannahu.
Rawahul Bukhari. Ma'na adhantuhu ay a'lamtuhu bi anni muharibun lah. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Taala telah berfirman. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi ialah makna daripada Allah, lafaz daripada susunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan Al-Quran, bukan saja makna daripada Allah, lafaz pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis qudsi ni walaupun firman Allah, boleh tak kita baca dalam solat? Tak boleh, ya. Sebab lafaz tu susunan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi bagiku seorang wali, maka sesungguhnya aku telah mengiklankan peperangan terhadapnya, mengisytiharkan peperangan ke atasnya. Siapa yang memusuhi wali Allah, maka Allah akan mengisytiharkan perang terhadapnya. Sebab tu kita dalam hidup ni, kita jangan sekali-kali menghina seseorang. Okay. Sebab kita belum tahu bahawa mungkin dia tu orang yang ada kedudukan yang special di sisi Allah SWT. Man ada li waliyan faqad azantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi seorang wali bagiku. Siapa wali? Wali ni orang yang beriman dan bertakwa. Okay. Orang yang betul-betul istiqamah dalam melaksanakan tuntutan keimanan dan ketakwaan. Wali ini adalah kemuncak kesalehan. Wa ma taqarrab, ada satu lagi dosa yang Allah Taala isytiharkan perang. Siapa tahu? Dosa makan riba. Okey. Dua dosa ni Allah isytiharkan perang. Pertama, dosa memusuhi waliullah. Okey. Yang kedua, dosa makan riba. Walaiyazubillah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah memakan riba jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jika kamu tak mau berhenti nak terus makan riba juga, maka terimalah pengisytiharan perang daripada Allah Ta'ala. Allah perang. Jadi kalau perang dengan manusia pun, ini perang dengan Tuhan. Walaiyazubillah. Kita boleh tafsirkan apa wabak penyakit yang menimpa dunia sekarang ni salah satu bentuk, kan? Sebab satu dunia amalkan sistem riba. Orang nak tafsir apapun tafsir, tapi semua tu berlaku dengan kuasa Allah Ta'ala dan takdirnya. Jadi sekarang walaupun kita dah dapat kawal sebab sedikit kan, tapi dunia masih bergelumang dengan wabak tu. Maksudnya krisis ekonomi 10 tahun lepas tak sama dengan sekarang. Sekarang ni memang agak menakutkan kan? Sebab satu dunia kan sedang bergelut. Jadi kalau kita fikir balik, itulah kesudahan dunia ni yang kita duk kejar-kejar sangat, last sekali tak ke mana pun kan? Lebih baik kejar akhirat, tapi kita tak kejar pun kan? Itu masalah, kita tak bersungguh pun kan? Duk malas sembahyang lagi kan? Sembahyang duk setahap tu tak tambah sunat. Sunat pun sekejap buat sekejap tinggal. Sedekah pun sekejap buat sekejap tinggal. Kena muhasabah. Maksudnya kita kena target tujuan matlamat hidup kita ni untuk akhirat. Okay. Sebab tu orang yang paling bijak, Imam Syafi'i kata, ialah orang yang paling zuhud. Okay. Sebab dia tahu dunia ni tak ke mana kan. Dunia ni tak ke mana pun. Dan dunia ni akan hilang. Satu hari kita akan tinggalkan dia, ataupun dia akan tinggalkan kita. Sesiapa yang memusuhi wali bagiku, maka sesungguhnya aku telah mengisytiharkan perang terhadapnya. Dan tidaklah seseorang hamba-Ku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu perkara yang lebih dikasihi kepadaku
daripada melakukan perkara yang telah aku fardukan ke atasnya. Okay. Ini kaedah. Siapa nak dekat diri kepada Allah, dekat diri kepada Allah, yang pertama sekali kena lakukan perkara yang fardu ain. Kemudian jauhi perkara yang haram. Itu asas. Kalau perkara yang fardu pun tak buat, dia buatlah apa pun, dia masih jauh, belum berjalan menuju pada Allah, okay? Mendekati Allah SWT. Okay. Begitu juga perkara yang haram, kan? Kena wajib tinggalkan. Dosa-dosa kena bertaubat. Kalau dia masih terlibat dengan dosa ataupun terikat dengan dosa-dosa yang masih dibelenggu, dia tak mampu keluarkan diri dia, maka dia masih belum lagi berjalan kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri pada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih Allah kasihi daripada seorang itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Perintah secara fardu lah. Dan antara tipu daya syaitan, dia menyibukkan seseorang manusia dengan perkara sunat dan mengabaikan fardu. Dan antara tipu daya syaitan juga, dia menyibukkan dengan fardu kifayah dan menyebabkan kita mengabaikan fardu ain. Okay, ada setengah orang misalnya dia kalut nak sedekah itu, nak buat korban itu, hutang dia tak bayar pun, kan? Hutang tu wajib. Hutang dia misalnya dengan kawan dia, dengan adik-beradik dia, selesai tu dulu, kan? Dia kalau nak pergi umrah, hutang, kawan dia duduk tunggu lama, dia tak bayar lagi. Jadi tu dia tak tahu mendekatkan diri kepada Allah macam mana. Kalau orang misalnya dia tumpukan amalan sunat, dia sembahyang sunat banyak, dia baca Quran, kan? Tapi dia mengabaikan keluarga dia. Okay, nafkah dia tak cari betul-betul, dia abaikan isteri, anak-anak dia. Itu macam mana, kan? Macam mana nak dekatkan diri kepada Allah? Perkara yang fardu kamu abaikan, kan? Jadi itu satu ukuran yang penting lah, kan? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Baik. Adakah memadai amalan fardu untuk mendekatkan diri kepada Allah? Nak sampai tahap wali lah kita dah. Orang yang dekat dengan Allah tak cukup, kan? Dan sentiasalah seseorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunat, nawafil, sehinggalah aku mencintainya. Sebab itu amalan sunat ni ulama sifatkan dia seperti pagar, okay? Pagar ataupun benteng yang memagari amalan wajib. Kalau kita hanya buat wajib je, sunat tak buat langsung, maka kalau syaitan nak serang senang, okay? Tak ada benteng. Tapi kalau kita jaga amalan sunat dan amalan fardu, susah untuk syaitan rosakkan ataupun bisikkan kita supaya abaikan amalan fardu. Orang yang misalnya tak pernah tinggal tahajud, boleh syaitan bisik pada dia supaya tinggal sembahyang subuh. Tinggal sembahyang subuh berjemaah contohnya, kan? Susah, kan? Orang yang misalnya bayar zakat tak pernah miss, kan? Dan sedekah pun selalu sedekah, okay? Dia boleh tak syaitan bisikkan kepada dia supaya dia abaikan zakat? Susah, kan? Orang yang misalnya puasa fardu Ramadan tak pernah tinggal, kemudian puasa Isnin Khamis jaga, puasa hari putih jaga, puasa ni bulan haram ni kan dia selalu lakukan. Okay. Hari Rabu ni 1 Zulhijjah, kan? Okay. Siapa yang korban, dia disunatkan tidak potong kuku lah sampailah waktu dia berkorban, 10 hari lebih kurang. Lepas tu dia digalakkan puasa sunat. Jadi orang yang menjaga puasa sunat selepas puasa fardu, agak-agak senang tak syaitan nak bisik pada dia supaya jangan puasa Ramadan. Susah, kan? Tapi kalau orang yang hanya puasa Ramadan je, dalam hidup dia puasa Ramadan, puasa lain tak buat, kan? Okay, boleh juga syaitan bisik pada dia, senang syaitan masuk pada dia. Satu hari misalnya malas ataupun letih sangat, tak payah puasa lah, kan? Amalan sunat ni dia ibarat pagar yang memagari dan menjaga amalan wajib. Macam mana? Tak, buat sekadar kemampuan.
kena buat dengan faham lah, dengan ilmu. Okay, biasa kalau buat tanpa ilmu memang syaitan senanglah tipu kan. Contoh buat tanpa ilmu tadilah, terlampau menjaga sunat sehingga mengabaikan benda yang fardu kan. Dia baca Quran, mak dia panggil pun dia buat tak tahu dah. Jawab panggilan mak tu fardu kan. Sebab apa? Sebab jahil. Ataupun dia amalkan sunnah dengan kejahilan. Dia tak tahu nak menimbang yang mana yang perlu didahulukan, yang mana perlu dikemudiankan. Dan sunat ni yang penting ialah berterusan, bukan banyak kan. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah amalan yang kekal walaupun sedikit. Istiqamah. Baik, apabila seseorang hamba tu dia maintain, dia istiqamah konsisten menjaga amalan sunat setelah amalan fardu, apa yang berlaku? Hatta uhibba, sehinggalah aku mencintainya. Okey, nampak? Dia akan mendapat kurniaan cinta Allah SWT. Allah akan cintakan dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Maka apabila aku mencintainya, hamba-Ku tadi itu, maka aku akan menjadi pendengarannya yang mana dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang mana dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang mana dia menggerakkan, ataupun yabtish maksudnya memukul pun boleh agak yabtish dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang mana dia berjalan dengannya. Ini bahasa-bahasa kiasan lah. Okay. Apa tafsirannya? Bukan maksudnya tafsiran Allah tu jadi pendengaran atau Allah tu jadi kaki, tak kan? Maksudnya apa? Allah menjaga langkah, menjaga tangan, Allah memelihara penglihatan kita daripada melihat perkara yang haram, Allah menjaga pendengaran kita daripada mendengar perkara yang sia-sia dan haram. Jadi Allah akan sentiasa bersama dengan kita kalau kita betul-betul jaga amalan sunat. Yang pertama. Yang kedua ialah maksudnya siapa pun tak boleh lawan kita. Jadi manusia yang sangat special lah, sebab semua Allah sentiasa bersama kita. Penglihatan kita sentiasa tepat, keputusan kita sentiasa tepat, pendengaran kita pun kita boleh membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Orang tak boleh tipu kelentong kita kan. Kita jadi orang yang sangat bijak, orang yang sangat pandai menyusun masa. Kita akan memilih pergi ke tempat-tempat yang berfaedah kan. Maksudnya Allah akan pelihara kita lah. Ataupun tafsiran yang satu lagi ialah apabila seseorang itu ada perasaan cinta kepada Allah yang sebenar, maka apa saja yang dia lihat, dia akan nampak kebesaran Allah. Apa saja dia dengar, dia akan rasai kebesaran Allah. Maksudnya dia nampak semua itu daripada Allah. Dia panggil wahdatus syuhud, penyaksian yang satu. Sebab hakikatnya semua apa yang ada depan mata kita ni, diri kita sendiri, semuanya adalah daripada Allah. Allah yang ciptakan. Dan Allah yang jaga dan pelihara daripada pupus dan hilang. Okay, jadi apa saja, maksudnya apa saja dia akan nampak kebesaran Allah. Okay. Dan dia tak nampak diri dia langsung. Dia nampak diri dia sangat hina, diri dia tak ada apa-apa. Semua itu daripada Allah Ta'ala. Jadi tak mungkinlah dia akan rasa ego, rasa sombong, rasa hebat. Sebab dia nampak semuanya daripada Allah. Walaupun dia semayang tahajud macam mana pun sampai kaki bengkak, dia tak nampak itu dia hebat. Sebab dia nampak itu semua Allah yang cipta perbuatan tu dan tampalkan pada diri dia. Misalnya dia sedekah, dia tak nampak ni kehebatan aku sedekah ni banding orang lain. Sebab dia nampak itu semua daripada Allah. Allah yang bagi rezeki, bagi harta. Dia cuma alat saja kan. Misalnya bila dia baca Quran suara sedap ke orang puji pun dia tak rasa kembang. Sebab apa? Sebab dia nampak itu semua pemberian Allah. Okay. Tapi orang yang lalai, dia rasa diri dia hebat. Okay. Dia buat baik sikit orang puji, dia kembang kan. Dia rasa seronok dan dia lupa keikhlasan kepada Allah SWT. Jadi orang yang sampai tahap ni, dia akan tak jadi wali. Okay. Orang yang sampai tahap ni, dia akan jadi wali. Apa ganjaran dia? Wa in sa'alani a'taituhu. Jika dia meminta kepadaku, nescaya aku akan memberikan kepadanya. Allah akan bagi terus di dunia lagi. Dia minta apa saja Allah akan bagi. Jadi Allah Tuhan yang memiliki segala khazanah dunia akhirat.
Okay, bila seorang tu rapat dekat dengan Allah, dia minta apa, Allah akan bagi kan. Dan tidak ada mustahil kan. Di sisi Allah tak ada benda yang mustahil. Allah berkuasa kan. Mustahil segi adat lah kan. Di sisi Allah tidak ada yang mustahil segi adat. Wala in ista'adzani la u'idhannahu, dan jika dia meminta perlindungan daripadaku, nescaya aku akan melindunginya. Siapa pun tak boleh sakiti dia ataupun kacau dia ataupun ganggu dia. Tapi sebenarnya susah kan. Kau pernah bercinta tak? Cinta? Pernah? Ada yang kahwin tanpa cinta? Ada kahwin paksa, kena paksa. Mak dengan ayah yang pilih jodoh ni, dia terpaksa kahwin. Tak kahwin lagi, mak dengan ayah marah. Ada? Jadi semuanya kahwin. Semua maka. Jadi kalau orang tanya kita apa cinta, saya kata perasaan. Orang yang pernah bercinta dia tahu lah. Perasaan tu, bila macam mana perasaan tu pada orang yang kita cintai, perasaan tu kita ada tak pada Allah? Okay. Sentiasa rindu nak dengar nama dia ataupun sebut nama dia. Kalau selalu baca ayat Quran, sebab ayat Quran tu adalah kalamullah kan. Orang yang kata dia cinta pada Allah tapi Quran tak nak pegang, tu mengarut. Jadi orang yang dia dalam dilamun cinta, dia akan suka ataupun rasa lazat dengar kekasih dia bercakap kan. Dia rasa jauh pun dia rasa rindu kan. Bila kenang kekasih dia terharu kan. Cinta lah. Siapa pernah cinta dia tahu kan. Tapi perasaan tu ada tak terhadap Allah Ta'ala kan? Kalau tak ada, maksudnya belum lagi lah kita kan. Benda ni bukan boleh buat-buat, bukan boleh berlakon kan. Benda ni adalah hakikat. Okay. Allah sebutlah satu ayat Quran surah Al-Baqarah, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, dia lebih cintakan Allah. Dia sangat-sangat cintakan Allah. Jadi ayat ni ulama kata lembut lah. Sepatutnya asalnya tak boleh cinta melainkan Allah. Tapi Allah bagi cinta kepada anak, pada isteri, kan, pada mak, pada ayah. Tetapi orang yang beriman dia lebih cintakan Allah. Maksudnya bila bertembung antara cinta pada anak dengan cinta pada Allah, dia akan dahulukan tuntutan cinta pada Allah. Bila bertembung antara tuntutan cinta pada isteri tercinta dengan cinta pada Allah, dia akan dahulukan cinta Allah SWT. Sebab asalnya sepatutnya yang layak dicinta hanya Allah. Okay. Apa sebab-sebab seseorang tu jatuh cinta? Okay. Ada 3 sebab. Banyak sebab lah, tapi kita boleh simpulkan dengan 3 sebab. Yang pertama sekali ialah kebaikan. Apabila orang buat baik pada kita, kan, dia sangat baik pada kita. Okay. Kalau manusia yang normal, dia akan sayanglah orang tu kan. Macam anak kita, sepatutnya dia sayanglah pada mak ayah sebab mak ayah sangat buat baik pada dia kan. Orang yang buat baik, kawan kita yang sangat baik pada kita, selalu bantu kita, kita akan, kalau kita manusia normal, kita akan sayang pada dia, kita akan kasihi dia. Jadi kebaikan, ihsan itu adalah sebab kepada timbulnya perasaan kasih, sayang dan cinta. Yang kedua ialah kecantikan, keindahan. Keindahan ni perkataan yang umum lah. Okay. Cantikan ni perkataan yang umum. Cantik perempuan lain, cantik lelaki lain, cantik kereta lain, cantik rumah lain, cantik anak-anak lain. Okay. Cantik misalnya pemandangan gunung ganang, hutan, air terjun tu lain pula kan. Jadi cantik ni sangat umum lah kan. Tapi contoh kecantikan ni dia memukau lah kan, dia memukau. Yang ketiga ialah apa? Kehebatan dan keagungan. Kita tengok orang kadang-kadang dia tergila-gila seorang pemain bola yang hebat, yang handal. Padahal
jauh jarak dia kan. Main bola tu tak pernah buat baik pada dia pun, tak pernah hadiah apa pada dia, tapi dia sangat kagum dengan pemain bola tu, dia sangat mesti nak dia puja dan sebagainya kan. Ataupun orang yang misalnya jatuh cinta pada apa suara mana-mana kan, suara penyanyi ke artis, dia suka dengar suara kau ni kan. Sebab indah, keindahan kan? Dan juga kehebatan. Ataupun seorang pemimpin dikagumi oleh ramai orang kan? Orang terpukau dengan kehebatan dia, keadilan dia. Okay? So kehebatan dan kemegahan. Jadi 3 perkara ni, okay, dah maksudlah. Okay, 3 perkara ni kalau kita fikirkan balik, apa punca dia? Siapa punca dia? Allah. Allah yang bagi kecantikan. Orang perempuan yang cantik tu contohnya, isteri kita yang cantik, siapa yang bagi wajah dia cantik? Allah kan? Misalnya mak dan ayah yang sangat buat baik pada kita, guru yang buat baik pada kita, siapa yang takdirkan dia buat baik pada kita? Yang Allah kan? Kehebatan misalnya seseorang dan sebagainya, kemegahan, siapa yang kurniakan? Allah kan? Jadi 3-3 itu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepatutnya hanya Allah saja boleh kita cinta. Tapi Allah tahu kita ni lemah, dia benarkan untuk kita mencintai orang lain selain daripada Allah, tetapi jangan melebihkan cinta Allah terhadap. Tapi kalau orang yang betul-betul dah jatuh cinta dengan Allah, dia tak akan cinta dah benda lain. Okay? Apatah lagi harta. Harta ni last sekali lah kan. Okay, sudah insyaAllah. Jadi saya rasa kita berhenti di sini. InsyaAllah pada minggu depan kita sambung hadis yang kedua. Semoga Allah SWT kurniakan cinta yang sebenar kepadanya dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal allazi yuballighuna hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayna min anfusina wa ahlina wa minal ma'il barid. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika.